nombor 1, jadual kekerapan di sebelah menunjukkan markah bagi 100 orang murid dalam satu peperiksaan. Tengok, untuk 100 orang murid, okey, bina satu OGIF. Sekarang bila kita nak buat graf ni, kita kena tahu apa yang kena ada dalam graf. Jadi apa yang graf tu guna? Kalau OGIF, dia guna sempadan atas. Jadi kita kena tahu sempadan atas. Lepas tu dia guna kekerapan longgokan. Jadi bila kita tahu graf ni guna apa, senang untuk kita cari data nak lukis graf. Okey, bila OGIF ni dia sempadan atas dengan kekerapan longgokan, dan kita kena tahu OGIF ni mula dengan kosong. Bila dia mula dengan kosong, dia mesti ada satu yang kekerapan dia kosong. Di mana kita tahu yang ni start dengan 2. Jadi kita kena tambah satu lah yang sebelum ni, di mana dia punya bilangan dia ialah kosong. Di mana sini adalah kosong untuk sebelum ni lah kita punya kelas ni. Okey. Jadi sekarang nak bina OGIF. Jadi kena tahu sempadan atas, kekerapan longgokan dengan satu lagi kelas yang mula dengan kosong. Sebab sebelum ni lah, yang sebelum kelas ni yang kosong dia punya bilangan, supaya kita boleh tunjuk dekat graf. Okay, jadi sekarang ni kita nak sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Okay, jadi kalau sempadan atas, okay, kita buat garis dulu. Okay, untuk yang ni nak tahu sempadan atas berapa, biasa kita akan tengok sini had atas 20, selepas ni 21. Jadi kita akan ambil tengah-tengah. 20 dengan 21 ni, tengah-tengah dia ialah 20.5, ataupun 20 tambah 21 bahagi 2 pun dapat 20.5. Okey, lepas tu ni 30 dengan 31, nampak tak? 30 dengan 31 sini 30.5. 40 dengan 41 kita boleh nampak dia naik 10-10 kan. 40.5, 50.5. Ni 60 jadi 60.5. 70 jadi 70.5. 80 jadi 80.5. 90 jadi 90.5. Okey. Jadi sekarang macam tadi saya terang, OGIF ni kita kena ada satu lagi nombor di mana dia punya kosong. Jadi kalau sini kita tengok 20, 30, 40. Jadi sini punya yang sebelum dia ialah 10.5. Kita boleh nampak tak dia punya naik 10, 10, 10. So sebelum dia pun tolak 10 lah maksudnya. Okey. Sekarang kekerapan longgokan. Macam mana nak kira kekerapan longgokan? Kita tambah dia punya kekerapan daripada kekerapan yang sebelum tu. Okey, yang ni kita mula dengan 2. Okey. Lepas tu kita ada 13. 2 tambah 13 dapat 15. Nampak tak? Sekarang kita dah settle yang ni. Sekarang kita ada kekerapan kita 15. Yang seterusnya kekerapan ialah 25. 15 tambah 25 dapat 40. Okey, lepas tu sekarang ni kita dah settle yang ni kan. Kita ada 40, kita ada 25. 40 tambah 25 dapat 65. 65 kita ada 19. Jadi 65 tambah 19 kita dapat 84. Sini 84. Okey, lepas tu kita ada 10. 84 tambah 10 dapat 94. Lepas tu kita ada 4. 94 tambah 4 dapat 98. Lepas tu ada 2. 98 tambah 2 kita dapat 100. Okey. Jadi bila kita dah ada sini dengan bila kita ada sempadan atas dengan kekerapan longgokan, kita dah boleh buat OGIF. Ini ialah benda yang kita kena ada bila kita nak buat OGIF. Okey, jadi kita tengok sekarang ni. Jadi sempadan atas ni akan ada dekat paksi X, ini akan ada dekat paksi Y. Okey. Cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi cukup lah. Okey, jadi saya nak mula kat sini. Okey, sini ialah 10.5.
Jadi nampak tak sini 10.5 sampai 90.5. 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 80.5 dengan 90.5. Okey, ni dah settle dekat sini. Sekarang kita nak buat kekerapan longgokan. Bila nak buat kekerapan longgokan ni, nampak tak kita ada sampai 100. Jadi kita buat ikut skala yang dia ada bagi tahu tak skala. Dia tak bagi tahu. Bila dia tak bagi tahu, kita guna skala yang sesuai lah. Make sure jangan kecil sangat dan jangan besar sangat. Kalau besar, kalau kita nak buat 10-10 ni memang tak muat. Tapi kita buat 20-20 lah. Okay, jadi di sini. Okay, sini kosong tadi. Ni 20, 40, 60, 80, 100. Okay. Jadi, susah nak buat straight line. Tak apa. Kita cuba. Okey. Di mana? Ini ialah markah. Okey. Ni patut baris lah bagi straight Okay, jadi ini ialah kekerapan longgokan. Okay, sekarang kita nak buat ni, kita akan guna sempadan atas dengan kekerapan longgokan. Jadi untuk ni 10.5 ni kita tahu dia kosong. Jadi 10.5 dengan kosong. Okay. Sebelum tu, kalau tengok kita ni, untuk 10 senggat ni, kita ada 20. Nampak tak? 10 senggat kecil-kecil ni untuk 20. Jadi, satu senggat nilai dia 20. 20 bahagi 10, kita dapat 2. Jadi, biasanya cara senang, kita akan bahagi nilai yang kita nak per senggat. Per berapa per senggat untuk tahu berapa senggat kita nak kena buat. Tengok, kita ada 2. Jadi, 2 bahagi 2 dapat 1 lah. Jadi sini 20.5 dengan 1. Nampak tak? 20.5 dengan 1. Okey, lepas tu kita ada 15. 15 bahagi 2 dapat 7.5. Jadi untuk 30.5 ni dengan 7.5. Sini 7.5 kira 5, 6, 7.5 dekat sini. Okey. Lepas tu untuk 40.5 ni 40. Jadi 40 bahagi 2 ialah 20 lah kan. Jadi sini 40 bahagi 2, 20 dekat graf. Jadi 20 dekat graf. Kita tahu lah 10, 20 ataupun kita boleh nampak lah 40 kat sini. Kan? Okay, lepas tu kita ada 65. 65 bahagi 2 dapat 32.5. Jadi kita tahu satu senggat yang besar ni 10 kan. So 10, 20, 30, 32.5, 32.5 kat sini. Okey. Jadi 65 sama dengan 32.5. Okey, betul tak? 65 bahagi 2. Kadang-kadang congak ni. 32.5. Lepas tu 84. 84 bahagi 2. 84 bahagi 2 dapat 42. Jadi sini 60.5 ni 42. Jadi 65 ni 60.5 dekat 42. 10, 20, 30, 40. Sini ialah 42. 12. Okey. Lepas tu 94. 94 bahagi 2 dapat 90, 45, 47 kan. Jadi 94, 47, 10, 20, 30, 40. 47 ni 3 bawah 50. Kau dekat sini. Okey. 98. 98 bahagi 2 49. Jadi 80.5 ni dengan 49 kiranya dekat-dekat dengan sebelum ni, tapi satu bawah ni. Okey. Alright. Yang tak muat ni naik sikit, tepi sikit. Okey. Lepas tu 90.5 dengan 100. 100 bahagi 2 50 lah, jadi dekat 50.
Jadi sini 10, 20, 30, 40, 50 kat sini. Ataupun boleh tengok kat tepi ni lah. Tapi sebenarnya saya suka cara macam ni, terus kira yang besar-besar. Jadi kita boleh terus lukis lah. Okay. Okay, so sekarang guna jari yang lembut tu, make sure kita buat satu yang smooth je tau. So ni susah sikit sebab guna ni, tapi tak apa. Okay, make sure smooth kita naik. So naik, kena setiap tengah-tengah punya point. So naik, ni tak kena ni, naik. So okay, so kita dah siap ni lah kita punya gift. Okay, sekarang soalan nak apa? Kalau kita tengok sekarang ni, dia kata okay, bila cakap pasal kuartil, maksudnya bila cakap pasal kuartil ni, kita bahagikan kita punya kekerapan longgokan kepada 4. Jadi kuartil pertama ialah 1/4 daripada kekerapan longgokan. Kuartil kedua 2/4. Kuartil ketiga 3/4. Tapi yang ni, yang 1/2n ni kita panggil median lah. Median ni tengah-tengah. Jadi yang ni 3/4. Jadi benda ni kita boleh tahu daripada graf. Jadi 1/4 nilai kekerapan longgokan. Yang ni 2, yang ni setengah, yang ni ialah 3/4. Jadi tengok balik kat kita punya ni. Okay. Kalau kita tengok kita punya kekerapan longgokan ni ada 100. Jadi kita punya Q1 kuartil pertama ialah 1/4 darab 100 ialah 25. Q2 okay, dia nak median ialah 1/2 ataupun 1/2 darab 100 ialah 50. Dan kuartil ketiga 3/4 darab 100 ialah 75. Di mana nilai ni kita dapat daripada graf. Okay, kalau kita tengok sekarang ni 25, 50 dengan 75. 25 kat mana? Okay, kita tahu 25 nilai yang kita nak ni kita bahagi dengan per 2. Sebab 1 senggat ialah 2 tadi kan. 25 okay, 25 bahagi 2 ialah 12.5. Jadi dia ada dekat 12.5 ni 10, ni 12.5. Jadi kita tarik pergi sampai dekat so kita tarik dekat sini. So dia tengah-tengah ni. Okey, tarik. Okey. Sekarang kita tahu kalau tengok macam ni kan, jarak ni 10, 40.5, 50.5. Jadi satu senggat ni ialah 1. Jadi 30.5, 31.5, 32.5, 33.5, 34.5. Dia tengah-tengah antara 34.5 dengan 35.5. Jadi tengah-tengah antara 34.5 dengan 35.5 ni ialah 35. Jadi kita boleh kata kuartil pertama ni 35. Sekarang kuartil kedua. Jadi 50 bahagi 2 dapat 25. Jadi 25 ni 25 daripada paksi X. So sini 25. Ini 10, 20, 25. 25 tengah-tengah lah kan. Sebab berapa ni? 50. Jadi tengah-tengah 1, 2, 3, 4, 5 sini. Betul ke ni? Sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jadi kat sini kita tarik sampai kena graf. Okay, lepas tu kita pun tarik turun bawah. Okay. Jadi kalau tengok ni, kita kira daripada sini. Kita tahu 1, 1. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tambah 5 sini saya dapat 45.5. Ni sebab graf tak smooth tau. Kalau kita buat graf smooth, kalau tengok jawapan patut dapat 44.5. Okay, kita tengok.
yang lain pula. So mungkin tak smooth, jadi yang ni pergi atas ni, jadi pak dia macam ni. Jadi bila tengok ni dia kena dekat depan ni, jadi patut dapat, nampak tak ada beza, patut dapat dekat sini. Sini ialah 4, jadi sini ialah 44.5. Okey, sebab tu kena smooth baru kita dapat jawapan. Jadi ini ialah 44.5. Okay, sekarang kuartal ketiga 75 ni, 75 bahagi 2, kita dapat 37.5. 37.5. Jadi daripada bawah, okay, nak kira sini pun boleh, tapi 37 dari bawah, 10, 20, 30, ni 40 betul. Jadi 37.5 ni 2.5 bawah dia, 2.5 bawah dia kat sini. Okay, so kita pun tarik. Okay, so sini bila tarik, so 1, 2, 3, 4. Kalau 4, 54.5, 4 setengah, 54.5 tambah 0.5 dapat 55. Jadi patutnya kalau graf semua dapat 55. Okey, yang macam itulah. Sini ialah macam mana kita nak tahu kuartal daripada kita punya graf. So kena make sure lah daripada point ke point kita tu garis dia cantik lah. Yang ni memang kurang sikit lah, sebab guna ni macam susah sikit nak smooth lah, macam kita guna pensel ke apa. So macam itulah cara kita nak tarik kuartal daripada graf.